Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan sebuah tajuk yang sangat menarik, iaitu kesan perubahan pendidikan semasa dengan mobiliti sosial pelajar. Baiklah, berikut merupakan biodata diri saya yang tertera di skrin. Tujuan saya melakukan pembentangan ini ialah saya ingin menyempurnakan pentaksiran berterusan EDUP 3143 Sosiologi dalam pendidikan. Berikut merupakan isi kandungan yang mana saya akan kupas, iaitu yang pertama, pengenalan, yang kedua, mobiliti sosial, yang ketiga, pendidikan semasa, yang keempat, kesan perubahan pendidikan semasa dengan mobiliti sosial pelajar, dan sekali saya akan merumuskan secara ringkas. Baiklah, yang pertama kita akan masuk kepada pengenalan. Sebagaimana kita tahu, sistem pendidikan kini semakin berkembang dengan sangat pesat dengan kehadiran pelbagai perubahan pendidikan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Maka daripada perubahan ini, sebenarnya dia telah memberikan impak yang besar terhadap mobiliti sosial pelajar. Apa tu? Mari kita kupas. Mobiliti sosial. Apakah konsep mobiliti sosial? Menurut Tin Chupih, mobiliti sosial merupakan proses perubahan individu atau kelompok daripada satu lapisan sosial kepada satu lapisan sosial lain dalam satu sistem stratifikasi sosial. Manakala menurut Emil Durkheim, mobiliti sosial ini merupakan perpindahan individu atau kelompok dari satu posisi ke posisi yang lain dalam struktur sosial yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Manakala menurut Price, mobiliti sosial merupakan cara individu bergerak merentasi strata sosial dalam hayat mereka dan merentasi generasi. Apakah pula yang dimasukkan dengan mobiliti sosial pelajar? Jom kita tengok. Konsep mobiliti sosial pelajar merujuk pada perubahan posisi sosial atau status pendidikan daripada seorang pelajar ataupun kelompok pelajar ke yang lain dalam suatu sistem pendidikan. Itu yang dimaksudkan dengan mobiliti sosial pelajar, atau kita mudah nak panggil pergerakan sosial bagi pelajar ni dalam pendidikan. Seterusnya, mari kita tengok kepada faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial pelajar. Faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial pelajar ni ada tiga. Yang pertama, perubahan struktur ekonomi yang telah mempengaruhi pilihan dan juga peluang kerjaya pelajar. Maka pelajar itu lebih cenderung untuk mencari pendidikan yang relevan dengan peluang pekerjaan yang sedia ada, sebenarnya adalah untuk mengubah taraf kehidupan mereka menjadi lebih baik. Manakala yang kedua ialah pengalaman pembelajaran, yang mana sama ada pengalaman itu baik ataupun buruk, sebenarnya ianya mempengaruhi minat dan juga pendekatan pembelajaran pelajar pada masa hadapan nanti. Yang ketiga pula ialah perubahan pendidikan semasa, yang mana perubahan dalam sistem pendidikan ini yang kita tengok sebagai dia merupakan semakin maju dan berkembang untuk meningkatkan pendidikan negara sesuai dengan peredaran semasa. Apa pula yang dimaksudkan dengan pendidikan semasa? Okey, baiklah. Pendidikan semasa menurut John Dewey, dia merupakan proses yang menekankan kepentingan pengalaman secara langsung dan penglibatan aktif pelajar dalam pembelajaran, serta pendidikan itu mestilah relevan dengan kehidupan realiti dan mendorong pelajar ni untuk berfikiran kritis dan kreatif. Manakala menurut J.D. Putri dan Johan 2020, saya ambil daripada artikel, pendidikan semasa ini merupakan pendidikan abad ke-21 yang sangat memerlukan kemenjadian pelajar menjadi kreatif, inovatif, berfikir secara kritis, mampu berkolaborasi dan memiliki pemahaman teknologi yang sangat tinggi dalam pendidikan.
Okey, seterusnya kita akan beralih pula kepada perubahan pendidikan semasa. Sebagaimana yang kita tahu, pendidikan kini mengalami banyak perubahan yang mana bertujuan untuk menambah baik sistem pendidikan kita dan mampu untuk meningkatkan prestasi pendidikan negara selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Kini, secara keseluruhan, 7 teras utama pendidikan diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan Malaysia untuk menerajui sistem pendidikan negara secara menyeluruh yang mana bertujuan untuk memanifestasikan model insan yang berpengetahuan, berketerampilan dan juga mampu untuk berdaya saing dalam masyarakat global yang kompleks. Dan berikutan adalah tumpuan KPM iaitu dalam 7 teras utama. Yang pertama adalah isu kesejahterahan pembelajaran, yang kedua ialah kebajikan guru, yang ketiga komunikasi dalam antara kementerian dan sekolah, dan yang keempat naik taraf sekolah daif, dan yang kelima penekanan aspek karamah insaniah, dan juga yang keenam isu pendidikan multidimensi, dan akhir sekali ialah akan meningkatkan pendidikan digital. Mari kita tengok apakah hubungan antara pendidikan terhadap mobiliti sosial. Okey, sememangnya pendidikan di negara kita menjadi asas kepada pergerakan ataupun kita panggil mobiliti sosial masyarakat Malaysia kerana mereka beranggapan bahawa kerjaya yang baik, kerjaya yang hebat selalunya dikaitkan dengan pendidikan tinggi. Jadi, dengan fungsi pendidikan sebagai sebuah proses penyelesaian yang mana untuk menempatkan orang dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan dan juga kelayakan serta keahliannya, maka pendidikan menjadi ejen utama untuk tujuan mobiliti sosial kerana dalam mobiliti sosial ini merupakan satu elemen sangat penting kerana di situnya terlahir kemampuan dan juga keahlian seseorang itu. Itu merupakan hubungan antara pendidikan dan juga mobiliti sosial. Baiklah, apakah kesan perubahan pendidikan semasa dengan mobiliti sosial pelajar? Mari kita kupas secara terperinci. Baiklah, kita akan kupas kesan positif perubahan pendidikan semasa dengan mobiliti sosial pelajar. Baiklah, yang pertama, kesan perubahan pendidikan semasa ialah mampu untuk meningkatkan kemajuan diri pelajar dan pelbagai kemahiran yang dicuburi. Jadi, hal ini mendorong pelajar itu untuk berusaha dan juga mengambil peluang untuk meningkatkan kemajuan ataupun kebolehan diri dan pelbagai kemahiran yang dicuburi dan juga yang diminati. Jadi melalui anjakan Geloban 3 2021 hingga 2025, iaitu dalam perubahan pendidikan semasa ini sebenarnya mampu melahirkan seorang pelajar yang mana memiliki kepakaran yang profesional, eksekutif, pengkerania dan sebagainya. Jadi melalui perubahan pendidikan yang lebih berkualiti ini, pelajar dapat menyumbang kepada keluarga, malah masyarakat serta negara selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan lah. Berikutan 11 anjakan utama dalam transformasi pendidikan kini ialah sebagaimana yang tertera di slide, yang mana kini pendidikan berada pada gelombang 3 iaitu dari tahun 2021 hingga 2025, yang mana memfokuskan kepada ajakan yang ke arah kecemerlangan dengan berlakunya peningkatan kebiasaan operasi di mana semua sekolah, guru dan juga pengetua serta guru besar perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum lah untuk meningkatkan pendidikan. Jadi untuk merealisasikan transformasi ini, 9 anjakan diperkenalkan ataupun dikemukakan oleh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Baiklah, kesan positif yang kedua ialah berlakunya persaingan sihat dalam kalangan pelajar.
Hal ini kerana kesan positif pembangunan aspirasi murid yang dilaksanakan dalam pendidikan mampu menjadikan pelajar-pelajar ini berdaya saing secara sihat dalam kalangan mereka. Jadi apabila 6 aspirasi murid ini berjaya dilaksanakan, sebenarnya ia mampu melahirkan ramai pelajar yang sangat berkualiti, yang berjaya dalam akademik, kurikulum, malahan dalam pelbagai kemahiran. Jadi pelajar yang lemah akan mampu untuk cemerlangkan diri dalam pelbagai aspek dalam pendidikan. Berkaitan dengan 6 aspirasi murid yang saya terangkan tadi, ianya merupakan kesinambungan daripada kewujudan aspirasi sistem pendidikan dalam PPPM daripada tahun 2013 hingga 2025 yang mana bertujuan untuk memastikan kualiti pembangunan murid yang sangat holistik dari segi jeris, iaitu intelek, rohani, emosi dan juga jasmani, bagi mendukung hasrat falsafah pendidikan kebangsaan untuk menjadikan pendidikan itu seimbang dalam diri setiap murid. Apakah 6 aspirasi murid? Pertama, pengetahuan tentang kemahiran literasi dan numerasi, pengetahuan mata pelajaran teras, pengetahuan am dan juga berkaitan dengan pengetahuan dan juga kemahiran dalam bidang yang lain. Yang kedua, berkaitan dengan kemahiran berfikir yang mana melibatkan kemahiran kognitif termasuklah penakulan, pemikiran kritis, kreatif dan juga inovatif. Yang ketiga adalah kemahiran memimpin yang mana berkaitan dengan kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan. Keempat ialah kemahiran bahasa yang mana penguasaan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan juga penguasaan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Yang kelima ialah berkaitan dengan etika dan kerohanian yang mana pemupukan etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi menepani cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa. Sekali ialah yang keenam, iaitu identiti nasional yang mana berkaitan dengan penghayatan prinsip rukun negara, pemupukan semangat patriotik dalam diri setiap pelajar dan juga akhir sekali ialah peneguhan semangat keterangkuman. Baiklah, kesan positif perubahan pendidikan semasa dengan mobiliti sosial pelajar yang ketiga ialah mampu untuk meningkatkan integrasi sosial dalam kalangan komuniti sekolah, yang mana perubahan dalam pendidikan semasa ini mampu meningkatkan integrasi sosial dalam kalangan komuniti sekolah yang berkaitan dengan hubungan sosial antara pelajar dengan komuniti yang mana dapat diperkukuh kerana berlakunya perubahan iklim sekolah yang positif. Apakah yang dimaksudkan dengan iklim sekolah? Perubahan iklim di sebuah sekolah ini sebenarnya mempengaruhi prestasi sekolah. Jadi, amalan-amalan yang boleh dilakukan bagi meningkatkan pencapaian sekolah terutamanya kepada pencapaian murid ialah, yang pertama ialah melindungi dan memanjangkan masa pengajaran dan juga pembelajaran. Yang kedua, pihak sekolah mestilah menyesuaikan sokongan dengan keperluan murid, iaitu memberikan pelbagai jenis kemudahan kepada murid. Yang ketiga ialah memperhebatkan sokongan kepada guru untuk mengajar dan juga untuk membimbing setiap latar belakang murid dalam kelas. Sekali ialah pihak sekolah mestilah mempergiatkan penglibatan ibu bapa, komuniti dan murid untuk bekerjasama untuk mengubah iklim sekolah menjadi positif bagi meningkatkan integrasi sosial dalam komuniti sekolah. Baiklah, mari kita lihat kepada isu semasa dalam pendidikan sekarang yang mana mampu untuk meningkatkan integrasi sosial. Yang pertama adalah dilaksanakan kelas pembentukan karakter minggu pertama persekolahan. Yang kedua, pembukaan kantin sekolah pada bulan Ramadan itu diteruskan. Yang ketiga, penyediaan kemudahan kepada semua pelajar prasekolah. Yang sekali ialah etika pemakaian kini di sekolah. Baiklah, kesan positif yang keempat ialah mampu untuk meningkatkan tahap akademik pelajar, yang mana tahap pencapaian akademik pelajar menjadi semakin meningkat apabila berlakunya penambahbaikan dalam sistem pendidikan. Hal ini membolehkan pembelajaran pelajar dapat dijalankan secara sistematik dan juga berkembang dari semasa ke semasa. Contohnya, pelajar yang sangat lemah dalam mata pelajaran sejarah akan menjadi cemerlang dan mampu untuk menguasai mata pelajaran tersebut apabila guru mengaplikasikan 6C kompetensi global dalam pembelajaran bermakna. Apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran bermakna?
Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna KPPB atau New Pedagogy of Deep Learning (NPDL) telah diperkenalkan oleh Michelle Fulan bersama rakan pendidikannya. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran bermakna ini? Ialah yang merupakan proses bagi mencapai 6 kompetensi Global 6C, iaitu sosial, kewarganegaraan, kolaboratif, komunikasi, kreativiti dan juga pemikiran kritis. Berikut merupakan 8 modul latihan tentang pendekatan entry point pembelajaran bermakna yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menjayakan pembelajaran bermakna dalam pendidikan. Okey, baiklah. Kesan positif yang terakhir ialah dapat melahirkan individu yang mampu mengadaptasi perubahan persekitaran, yang mana sistem pendidikan semasa yang semakin canggih dengan penggunaan inovasi dalam pendidikan sebenarnya mampu melahirkan pelajar yang mengadaptasi perubahan persekitaran apabila mereka didedahkan dengan pelbagai inovasi yang sesuai dengan tahap pembelajaran dan juga keperluan mereka. Contohnya, pelajar sekarang didedahkan dengan pembelajaran campuran iaitu blended learning dalam kelas dan diberikan pengalaman untuk mempelajari penggunaan teknologi pendidikan seperti penggunaan model, Padlet, slideshare dan sebagainya berbanding dahulu yang hanya menggunakan pendekatan tradisional. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan inovasi pendidikan yang saya sebutkan tadi? Inovasi pendidikan pada masa kini semakin berkembang pesat dengan pendekatan yang baru yang disesuaikan untuk memenuhi keperluan murid. Jadi antara inovasi dan pendidikan ialah seperti gamifikasi, pembelajaran campuran itu blended learning, bilik darjah terbalik iaitu flip classroom dan juga interogasi teknologi. Mari kita lihat pula apakah kesan negatif perubahan pendidikan semasa dengan mobiliti sosial pelajar. Antara kesan negatif perubahan pendidikan semasa dengan mobiliti sosial pelajar ialah pertama, berlakunya isu ketirisan peluang pendidikan yang mana disebabkan mobiliti sosial pelajar itu berbeza, sebenarnya ia boleh mengakibatkan ketirisan peluang pendidikan kepada golongan pelajar yang miskin untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Hal ini kerana terdapat golongan yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan peluang pendidikan tersebut apabila mereka mempunyai kuasa atau perkenalan yang baik. Yang kedua pula ialah berlakunya keretakan hubungan. Melalui mobiliti sosial pelajar sebenarnya menyebabkan hubungan baik yang terjalin dalam komuniti sekolah itu boleh terhakis. Hal ini kerana berlakunya penindasan oleh komuniti sekolah yang memiliki pangkat yang lebih tinggi daripada pelajar. Contohnya, guru itu lebih mengutamakan pelajar daripada keluarga penjawat awam berbanding dengan pelajar daripada keluarga yang bukan penjawat awam. Okay, sekali ialah kesan buruk yang adalah berlakunya jurang digital sangat tinggi antara pelajar bandar dengan pelajar luar bandar. Hal ini sebenarnya boleh mengurangkan kemahiran digital yang perlu dipertingkatkan oleh semua golongan murid. Contohnya, murid luar bandar menjadi tidak berpengetahuan dan juga berkemahiran dalam penggunaan digital apabila berpindah ke sekolah bandar. Hal ini berlakunya jurang digital sangat tinggi antara murid luar bandar juga murid bandar. Okey, baiklah. Apakah rumusan daripada pembincangan kita pada hari ini? Berdasarkan kupasan daripada pembincangan saya pada hari ini, sememangnya perubahan pendidikan semasa memberikan kesan yang sangat positif dan ada juga kesan yang negatif terhadap mobiliti sosial pelajar. Maka dengan itu, menjadi tanggungjawab yang sangat besar oleh semua pihak
terutamanya kepada pihak pentadbir sekolah untuk merancang dan melaksanakan pendekatan yang lebih baik bagi memastikan mobiliti sosial pelajar bergerak secara positif dan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa dan juga negara. Berikut merupakan senarai rujukan yang saya gunakan untuk menyiapkan slide pembintangan saya pada hari ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.